bila sebut pasal daya mesti dia terfikir F sama dengan MA, iaitu daya adalah jisim darab dengan pecutan. Betul tak? So dia kata ni, okey. Diam. Dia main lu. Okey. So sebenarnya definisi untuk daya bagi F sama dengan MA ni adalah tidak betul. Sebab daya sini adalah daya paduan. Daya ada banyak jenis. Daya paduan, daya geseran, daya graviti, daya apa lagi? Daya apungan, daya julangan, daya angkat. So semua tu ada definisi masing-masing. So kalau kita ambil daya paduan sebagai daya, tak fair lah. Lepas tu daya apungan pun kata, saya pun daya juga. Apa tak jawab daya definisi bagi daya apungan. Gitu. Jadi daya ni dia ada maksud dia tersendiri, iaitu daya adalah suatu yang mengubah keadaan pergerakan. Sesuatu yang boleh mengubah, iaitu daya ni kalau objek tu tengah bergerak, tiba-tiba ada daya gerak gitu tak, kereta tengah gerak, tiba-tiba ada daya mari tolak kereta tu, pam, kena, kereta tu akan berubah bentuk menjadi kemek contohnya. Tu daya. Mengubah laju, yang sedang laju dia jadi semakin perlahan, ataupun mengubah arah, dia tengah bergerak ke utara, tiba-tiba dilanggar dari tepi, dia akan bergerak ke arah lain, tak? Dan mengubah pecutan, okey? Dia tengah memecut, tiba-tiba ada daya luar, maka pecutan dia dah berubah. Okey? Boleh faham? Ni maksud daya. Kalau dalam buku teks pun dia tulis dah ni, daya ialah suatu yang mengubah keadaan gerakan suatu objek. Dia tulis. Boleh Okey? Seterusnya, apakah maksud daya memusat? Okey, daya memusat ni dalam bab kegravitian. Kena flashback balik. Apakah daya memusat? Okey, daya memusat adalah daya yang bertindak ke arah pusat bulatan. Kalau objek tu tengah berpusing, ada satu daya yang wujud ke arah pusat gerakan. Nama dia adalah daya memusat. Dengan syarat objek tu melakukan gerakan membulat. Tu maksud bagi daya memusat. Okey, seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan jatuh bebas? Dia jatuh bebas. Apa maksud jatuh bebas? Siapa boleh jawab? Jatuh tanpa halangan. Dia jatuh tanpa halangan. Tak tepat lagi kalau nak jawab gitu. Kalau nak jawab paling mudahnya adalah dia jatuh dengan pecutan graviti. Dia jatuh dengan pecutan graviti. Okey? Maksudnya tak ada daya lain yang terlibat. Dia jatuh dengan daya graviti saja. Daya tarikan graviti. Daya tarikan graviti. Okey? Dia jatuh dengan pecutan graviti. Dia memecut dengan pecutan graviti. Kalau macam di permukaan bumi ni, pecutan graviti adalah 9.81. So simple saja, jatuh dengan pecutan graviti. Itu yang kita nak cari. Next, apakah maksud kekenyalan? Kekenyalan. Kita belajar tingkatan 4. Okey, kekenyalan ni adalah kebolehan objek kembali ke bentuk asal selepas daya yang dikenakan dialihkan. Soalan ni banyak dah keluar pada tahun lepas. Pada tahun lepas ngelas KBSM dah ada keluar. Daripada saya marking kertas tu, kalau 10 orang, hanya seorang saja yang betul untuk jawab maksud kekenyalan ni. Kat mana dia tinggal? Dia tinggal perkataan dialihkan. Kebanyakan dia jawab gini, kebolehan suatu objek kembali ke bentuk asal apabila daya dikenakan. Dia sampai situ ya, daya dikenakan. Sepatutnya dia kena sambung lagi, apabila daya yang dikenakan dialihkan. Padahal benda ni saya pesan seumur ke anak murid saya, tapi masih lagi dia lupa. Kalau kita ambil getah, kita tarik getah tu kenyal. Selagi daya tarikan yang kita tarik tu kita tak lepas,
mana boleh dia kembali ke bentuk asal. Betul tak? Nah, itulah dia punya apa dia panggil apa dah? Dia Point. punya dia punya point dia. Dia punya point dia. Okey? Yang kelima, apakah maksud tekanan atmosfera? Oh, kita belajar tekanan atmosfera, belajar ni. Di permukaan bumi ni ada tekanan atmosfera bersamaan dengan 1 darab 10 kuasa 5 Pascal. Oh, ni tekanan atmosfera ni. Tapi apakah maksud tekanan atmosfera? Dari mana datangnya tekanan atmosfera? Tekanan atmosfera tu adalah tekanan yang terhasil daripada berat udara. Udara kan G-rim lah. G-rim ada jisim. Bila ada di jisim, dia tertarik pada satu daya tarikan, nama dia tarikan graviti. Okey. Jadi bila dia ada jisim, mestilah dia ada berat. Jadi berat dia tu per dengan unit luas, dia akan jadi tekanan. Satu tekanan pada objek lain. Itu maksud tekanan atmosfera. Benda ni, konstruk mengingat ni adalah konstruk yang paling bawah sekali. Maksudnya konstruk paling senang. Tapi senang ke dok? Senang ke dok? Kita nak mengingat balik fakta-fakta yang ada. Saya rasa susah juga kalau nak mengingat. Tapi macam mana nak mudah kita ingat? Tak nak kaedah lain, kita selalu buat latihan. Okey? Automatik kita akan ingat. Ataupun kita selalu menulis. Duduk saya saja. Okey, prinsip Pascal. Tulis. Pak, tapet dinding. Contoh. Ataupun prinsip Archimedes. Ini Archimedes kata. Pak, tapet di peti. Contoh. Okey. Nyatakan prinsip Pascal. Prinsip Pascal. Hari-hari kita guna prinsip Pascal. Okey. Iaitu prinsip Pascal kata tekanan dipindahkan sama pada semua arah untuk sistem bendalur yang tertutup. Okey. Tekanan pada semua arah dalam sistem bendalur yang tertutup ni dipindahkan sama. Okey, dipindahkan sama. Okey, kita belajar baru ni prinsip Pascal gitu ya. Okey, nyatakan prinsip terlibat berkaitan dengan balon udara. Macam mana balon udara tu boleh naik daripada satu tempat ke satu tempat yang tinggi. Okey, prinsip yang terlibat adalah prinsip Archimedes ataupun prinsip daya apungan. Daya apungan dia ke atas, daya julangan yang terhasil. Apabila kita panaskan udara tu, udara jadi kurang tumpat dan dia pun naik ke atas. Faham? Okey, next. Apakah maksud muatan haba tentu? Okey, muatan haba tentu ialah haba yang diperlukan oleh 1 kg bahan untuk naikkan 1 darjah Celsius suhu. Dia nak naikkan 1 darjah Celsius suhu, berapa banyak haba yang dia perlukan? Itu maksud muatan haba tentu. Okey. Lagi, apakah yang dimaksudkan dengan panjang fokus sebuah kanta cembung? Okey, panjang fokus. Panjang fokus ni adalah kita tengok jarak antara pusat optik dengan titik fokus. Lagi untuk soalan ni awak boleh lukis. Dia kata sebuah kanta cembung. Sini kanta cembung, ada garis paksi utama, okey. Okey, ada cahaya. Ada cahaya daripada jauh. Okey, cahaya daripada lurus jauh. Kemana dia akan pergi bila masuk kanta cembung? Dia akan menumpu pada suatu titik. Okey, menumpu pada satu titik. Okey. Titik tu adalah titik fokus. Dan panjang fokus adalah jarak daripada O ni, pusat optik ke titik fokus. Ni. Sini adalah panjang fokus. Okey, dalam periksa awak tulis gini dah kira betul. Kalau awak tak tahu nak tulis lah jarak antara pusat optik dengan titik fokus. Kalau dari segi ayat dia. Kalau tak erti nak tulis tu, tak ingat, awak boleh lukis. Lukisan dia macam ni lah.
Mesti ada udara cahaya yang lalu melalui kancah cembung, lepas tu difokuskan kepada satu titik. Okey, jarak antara titik itu ke pusat optik tu dinamakan panjang fokus. Okey. Namakan fenomena cahaya yang terlibat dalam pembentukan imej pada cermin. Kalau cermin tak ada benda lain dah. Iaitu apa? Fenomena apa? Kalau cermin? Pantulan cahaya. Pantulan cahaya. Nampak kemah lah tu. Boleh jawab dengan tenang. Okey, seterusnya apakah maksud frekuensi? Maksud frekuensi yang awak kata frekuensi 50 Hz, 50 Hz, 50 Hz tu. Okey, frekuensi bermaksud bilangan ayunan lengkap dalam masa 1 saat. Okey, berapa bilangan dia berayun dalam masa 1 saat? Itu frekuensi. Kalau 50 Hz bermaksud 50 kali dia berayun. Okey, itu maksud dia. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan panjang gelombang? Okey, panjang gelombang ni pun kita boleh lukis. Ataupun kita tulis jarak antara dua puncak gelombang bersebelahan. Kalau kita nak lukislah gelombang. Gelombang tu bentuk dia sinusoidal. Okey. Panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak ni. Tulis sikit. Panjang gelombang. So dia kira betul dah. Okey. Nak tulis tu jarak antara dua puncak gelombang. Keyword dia bersebelahan. Dia mesti ada bersebelahan. Next, apakah maksud arus? Baru belajar ni. Apakah maksud arus? I sama dengan Q per T. Ya, I sama dengan Q per T. Ataupun dalam kita tulisnya arus adalah kadar pengaliran cas. Ataupun tulis rumus pun boleh. Arus ialah cas bahagi dengan masa. Rumus I sama dengan Q per T. Okay. Q tu cas, T tu masa. Gitu. Okay, next. Apakah maksud medan elektrik? Medan elektrik ni, kalau medan, kita sebut medan ialah satu kawasan yang mana objek bercas mengalami suatu daya. Ni dalam kelas hari tu pun kita review banyak kali dah ni. Kawasan di mana objek bercas mengalami suatu daya. Okey, itu adalah contoh-contoh kepada soalan mengingat. Okey, soalan mengingat. Soalan mengingat ni ada pada semua soalan. Ada pada semua soalan. Dia satu markah ya, satu markah. Okey, maksudnya kalau awak nak jawab 10 soalan, 10 markah lah untuk mengingat saja. Okey, seterusnya memahami. Memahami ni dia beri satu situasi, dia suruh kita ceritakan. Ceritakan daripada awal hingga ke akhir. Okey, contohnya dia kata rajah menunjukkan daya-daya yang bertindak ke atas sebuah kereta. So ada dua daya sini. Yang pertama daya tujahan enjin ke depan dan yang kedua adalah daya seretan ke belakang. 41 maksudnya. Ada 39. Semua ada lah. Bagus. Ada print screen sekali. Bukti. Terbaik lah. Okey. Jadi, terangkan bagaimana kereta itu yang pertama boleh bergerak dengan hal laju seragam. Hal laju seragam. Kereta tu gerak laju seragam. Gerak. Macam mana boleh terjadi? Okey. Keyword dia adalah hal laju seragam. Bila hal laju seragam, maksudnya pecutan sama dengan sifar. Tak? Pecutan dia sifar. Okey. Kalau kita tengok daya paduan, F sama dengan MA. Okey. Daya paduan ni bila pecutan dia sifar. Okey. Maksudnya F sama dengan M darab dengan sifar. So F sama dengan sifar. Okey, daya dia kosong. Bila daya kosong tu? Bila tujahan enjin sama dengan daya seretan. Okey. Jadi kalau daya tujahan enjin 70 Newton, daya seretan pun 70
Newton. So, kita tolak kiri dan kanan, dia akan jadi kosong. So, hal laju seragam ni, jawapan dia, bila daya seretan sama dengan tujahan enjin. Ada daya sini ni, daya. Daya seretan sama dengan daya tujahan enjin. So, satu markah. Okey. Lepas tu, markah yang kedua, bila daya seretan sama dengan daya tujahan enjin, maka berlakulah daya paduan dia sama dengan sifar. Bila berlaku daya paduan sama dengan sifar, tu bermaksud dia sedang mengalami keseimbangan daya. So, dapat markah yang pertama, dapat markah yang kedua. Selesai 2 markah. Okey, 2 markah lagi kat mana? Tu, apabila keadaan dia sedang memecut. Bila dia sedang memecut, mesti tujahan enjin lebih besar daripada seretan. Bila berlaku pecutan, daya tujahan enjin lebih daripada daya seretan. Okey, katakanlah daya tujahan enjin ni dah 70 dah. Dia jadi 90. So, lebih besar kan? Lebih besar, so 90 tolak 70, maka daya paduan dia adalah F sama dengan 20 Newton. So, bila daya tujahan enjin lebih besar daripada seretan, maka daya paduan dia lebih besar daripada sifar. Okey, daya paduan dia bukan kosong lagi dah. Dia lebih besar daripada sifar. So, dapatlah markah ketiga dan markah keempat. Boleh? Simple simple saja cara nak jawab dia. Okey. Lepas tu ni berlaku pada kehidupan harian kita ni. Okey, rajah 2 menunjukkan seorang pesakit disalurkan ubat melalui botol suntikan intravena. Okey. Ubat dari botol intravena boleh mengalir kepada badan pesakit disebabkan perbezaan tekanan. Okey, perbezaan tekanan. Okey, terangkan bagaimana ubat mengalir dari botol intravena ke vena pesakit. Macam dia suruh kita terangkan macam mana boleh berlaku dia tu. Okey. Ni kita selalu tengok tau. Katakanlah kita sendiri pernah masuk ward. Pernah masuk ward, lepas tu doktor pun ambil jarum, dia pun cucuk di tangan kita ni. Dia masuk jarum, lepas tu disambungkan dengan wayar. Masuk air, katakan orang kampung kata. Masuk air. Tapi kita perhatikan, air tu diletak lebih tinggi daripada kedudukan kita duduk baring gitu tak? Betul tak? Ada tak botol tu duduk di bahagian bawah, duduk bawah katil, ada tak? Awak pernah tengok? Ada. Serius pernah tengok? Ada botol duduk bawah katil? Ada. Ada air kecing. Ada satu tu nama dia botol air kecing. Sebab kita duduk bahagian atas, tiba-tiba beg bawah katil tu, air kecing tu penuh. Awak kata bila masa air kecing? Bila dia masuk salur dalam kemaluan kita tu, kita tak boleh rasa dah. Bila masa kita nak kecing, bila masa kita nak tu, dia akan keluar sendiri disebabkan oleh berlakunya perbezaan tekanan. Sebab kita duduk bahagian atas. Air tu akan mengalir turun ke bawah. Air kecing. Tapi dalam situasi ni kita nak ubat tu masuk dalam badan kita. Jadi poin yang pertama kita nak terangkan, kita mesti kena sebut kedudukan botol tersebut. Kedudukan dia, botol IV lebih tinggi daripada badan pesakit. Kedudukan botol IV lebih tinggi, ataupun ayat penuh dia, kedudukan botol IV lebih tinggi dari badan pesakit. Okey, kalau pesakit tu duduk atas katil, botol tu mesti lebih atas pada katil. Okey. Sebab apa kena duduk atas? Kalau ikut hukum tekanan cecair, okey, P sama dengan H rho G, kedalaman bertambah, tekanan bertambah. Tujuan kita letak atas tu, botol air atas tu adalah untuk menyebabkan berlakunya perbezaan
perbezaan kedalaman. Ada kedalaman. Okey. Jadi kedalaman bertambah, tekanan bertambah. Markah yang kedua. Markah sama kedudukan. Yang kedua kita kata kedalaman dia. Dan markah yang ketiga, okey, bila wujud perbezaan ketinggian tu, maka tekanan cecair dalam botol lebih besar daripada tekanan dalam vena pesakit. Vena ni hok dekat jari sini ni. Okey. Tekanan daripada botol tu lebih besar, maka wujudlah perbezaan tekanan. Okey. Dan markah yang kelima, terhasillah satu daya yang menolak cecair itu masuk ke dalam vena kita. Masuk ke dalam badan kita. So sini dia nak 4 markah je. Kita beri 5 poin. So kita akan dapat maksimum lah. Yang ketiga, markah yang keempat, markah yang kelima. So maksimum dia ambil hanyalah 4 sahaja. Walaupun kita beri 5 poin. Untuk soalan gini, walaupun awak tengok dia garis ada 4 garis, maksudnya dia nak 4 poin, awak boleh tulis sehingga banyak poin yang awak suka. 5 poin ke, 6 poin ke, 7 poin ke. Asal ada yang terlintas di kepala awak, tulis saja. Nah. Tulis tu jangan tulis dalam bentuk esei, susah nak cari markah. Tulis dalam bentuk poin saja, poin. Okey? Fizik tak ada soalan esei. Walaupun bahagian B tu dikatakan esei, tapi cara menjawab dia tidak ambil kisah pun pasal esei. Kita nak poin sahaja dah. Kalau awak jawab dalam poin, lagi memudahkan pemeriksa. Okey, nombor 3. Rajah 3 menunjukkan fenomena bayu laut. Ni dalam bab haba. Dia kata 4 tahun lepas. Kita duduk di pantai pada waktu siang hari, akan ada angin daripada laut. Macam mana angin tu boleh terhasil? Ada orang tiup ke di tengah laut? Tak. Dia fenomena tersebut, kalau kita faham, kita boleh ceritakan pada orang. Yang pertama, poin yang pertama, pada siang hari, darat lebih cepat panas daripada air laut. Okey, darat tu cepat panas daripada air laut waktu siang hari. Poin yang kedua, si daratan kurang daripada si air laut. Sebab apa kita kata dia cepat panas? Sebab muatan haba tentu daratan kurang ataupun lebih kecil daripada muatan haba tentu air laut. Air laut ni muatan haba tentu dia besar. Maksudnya dia perlukan tenaga yang banyak untuk memanaskan dia. Okey. Markah yang kedua. Markah yang ketiga, bila daratan ni cepat panas, dia akan memanaskan udara di atas dia. Okey. Kalau kita duduk dekat periuk panas, kita akan rasa kehangatan dia tu. Sebab dia dah memanaskan udara di sekeliling dia. Jadi udara panas ni dia kurang tumpat. Biasanya kalau kita bakar suatu benda, asap dia akan naik ke atas. Sebab udara panas ni dia kurang tumpat. So dia akan naik ke atas. Tak ada lagi kalau kita bakar lilin, api dia turun ke bawah. Tak ada lagi gitu. Kalau ada mungkin nak kiamat tu. Tak? Okey. Cemerlang lah. Semua ada. 42. What a surprise. Maksudnya kalau waktu malam ni semua boleh beri komitmen kan tau. Pagi ramai tidur tau. Saya rasa gitu rasa. Kecundang. Telajak. Okey. Bila udara panas kurang tumpat, dia akan naik ke atas. Dia akan naik ke atas. Okey. Lepas tu udara yang naik ke atas tu akan digantikan dengan udara sejuk daripada laut bergerak disebabkan oleh perolakan udara. Okey. Kalau ini pun kalau kita lukis pun boleh terima juga. Okey. Kita lukis udara panas naik ke atas. Maksudnya bukan jawab di soalan, awak lukis balik. Lukis balik dia naik ke atas, udara sejuk daripada laut ni bergerak ke darat.
Dia bergerak ke darat. Pada waktu siang hari lah. Kalau pada waktu malam hari dia jadi benda lain pula. Bayu darat pula. Kalau waktu siang hari. Okey. Soalan nombor 4. Ni biasa kita jumpa ni. Okay, Raja 4 menunjukkan gelombang ultrasonik yang digunakan untuk mengesan keadaan fetus dalam rahim seorang wanita yang mengandung. Okey. Ibu mengandung biasanya dia nak cek sama ada bayi tu selamat ke, cacat ke, dok ke, normal ke, dia akan pergi scan lah. Scan tu dia akan guna gelombang ultrasonik. Bukannya scan nak tengok tempat patah. Kalau tempat patah, dia scan guna X-ray. Kalau untuk baby, dia tak boleh guna X-ray. Sebab apa? X-ray tu boleh membunuh sel. Maka kalau dia guna untuk scan baby, X-ray, sel baby akan rosak dan berlakunya kecacatan. Okey? Cikgu. Ya. Dah ya kalau patah X-ray dok bonus sel ke? Okey. Sebab tu sekali X-ray, dia akan cek, dia akan tanya awak, bila last awak X-ray? Pernah ada X-ray dalam masa terdekat? Dia sekurang-kurangnya X-ray ni sekali dalam masa 6 bulan. Sebab bila sekali dia pancar sinar X tu, akan ada sel kita yang akan mati. Okay? Untuk cover balik tu dia mengambil masa 6 bulan. Nah, kalau hari ni X-ray, esok X-ray lagi, lusa X-ray lagi, memang yang pertama kita akan tengok kesan pada kulit kita akan jadi hitam. Lepas tu bulu roma ni akan luruh. Tu kesan daripada X-ray lah. Sebab tu kalau orang yang X-ray sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Kurang-kurangnya. Dah kita X-ray tiap hari tu cikgu. Dah masa patah tu kita X-ray tiap hari tu. Biar betul. Dah lama dah bang. Dia ada X-ray, sinar X ataupun satu lagi dia panggil scanner juga. Bukan sinar X dia guna. Apa benda saya tak ingat. Dah lama dah bang. Tapi tak boleh lah. X-ray bahaya. Okay? Kalau wanita mengandung pun, kalau nak lalu ke bilik X-ray tu pun dia tak beri. Dia takut ada sinar X yang bocor terkena pada janin menyebabkan kecacatan pada bayi tu. Okay? Jadi dia guna gelombang ultrasonik. Okay? Macam mana dia suruh ceritakan macam mana boleh kita tengok image tu. Yang pertama kita ada, biasanya doktor ni dia ambil satu alat tu, dia pun letak dekat perut lah. Alat tu nama dia transducer. Okay. Pada masa dia bersentuhan dengan perut tu, transducer akan memancarkan gelombang ultrasonik. Dia akan mengeluarkan gelombang ultrasonik. Lepas tu, bila dah memancarkan gelombang ultrasonik pun masuk melalui lapisan usus lapisan kulit perut. Maka bila dia terkena terkena fetus, gelombang tu akan dipantulkan. Yang pertama pancar, yang kedua pantul. So markah yang pertama, markah yang kedua. Markah yang ketiga selepas dipantulkan, dia akan terima balik. Receiver pada transducer akan menerima semula. So point dia adalah menerima. Markah yang ketiga. Selepas dia terima, apa akan jadi? Komputer akan proses. Bila komputer akan proses, maka suatu image akan terbentuk pada skrin. So image terbentuk. Markah yang keempat. Nak bentuk ke image tu, dia ada coding dia lah. Kalau banyak ni dia terima, gini. So dia akan menghasilkan image. Macam-macam dah sekarang ni. Ada 4D, ada 3D, ada 5D, 6D pun ada. Bila kita scan tu, kita boleh nampak live. Baby tengah gerak, tengah tangan dia tutup mulut lah. Macam-macam kita boleh tengok. Tak selesai lagi. Sebab apa? Sebab dalam soalan ni ada lagi. Berikan satu sebab mengapa gelombang ultrasonik lebih selamat berbanding sinar X.
Sebenarnya sinar X ni dia menembusi tisu badan. Okey? Kalau gelombang ultrasonik, dia tidak menembusi, dia getar, bergetaran. Gelombang tu adalah gelombang getaran. Getaran dia bergetar, so dia pindah balik, pantul balik. Okey, kalau sinar X ni dia tembus, dia boleh menembusi tisu badan. Bila dia menembusi tisu badan, dia akan merosakkan sel badan. So sini ada 6 markah, yang mana maksima dia adalah 4. So dia akan kalau awak tertinggal mana-mana satu ke, so masih lagi awak akan dapat 4 markah penuh. Tu keuntungan dia. Kalau awak tulis lebih daripada 4. Kalau selagi dia relevan dan boleh diterima, dia akan dapat markah. Okay. Next. Next adalah kebolehan kita mengaplikasi ataupun boleh membuat kira-kira, boleh buat pengiraan dalam suatu masalah. Okey, kita tengok ketinggian sebuah tangki air dari satu pili dalam rumah ialah 15.2. Okey, lukis satu tangki tu duduk tinggi, ada paip, okey, paip situ. Ketinggian dia ataupun daripada paras ni sehinggalah paip tu adalah 15.2 meter. Okey. Dan luas permukaan pili sini, pili ni ada luas pula di permukaan ni, keluar ni. Keluar air tu. Dia ada luas sebanyak 4.8 darab 10 kuasa negatif 4. Okey. Ada ketumpatan air dia beri, ada tekanan atmosfera. Dia beri ketumpatan atmosfera. Apa maksud dia situ? Okey. Bila kita duduk di permukaan bumi, bukannya tekanan bersamaan dengan sifar. Dia ada tekanan, ada nilai dia, iaitu bersamaan dengan 1 atmosfera, 1 atm. 1 atm tu bersamaan dengan 1 darab 10 kuasa 5. So soalan dia tanya berapakah jumlah tekanan air yang keluar? Jumlah tekanan air yang keluar. Okey, di sini bila ada dia tanya jumlah, P tekanan sama dengan tekanan yang dihasilkan oleh kedalaman air, P air, kena tambah dengan tekanan atmosfera. Boleh? Tekanan atmosfera bertindak, tambah lagi dengan tekanan air. So jumlah dia adalah, tekanan air ni, rumus dia H rho G tambah dengan 1.02 darab 10 kuasa 5. Okey awak kena baca soalan tu dengan jelas. Kalau soalan tu dia kata berapakah tekanan yang disebabkan oleh air keluar melalui pili, awak kena kira P sama dengan H rho G sahaja. Kalau dikata jumlah tekanan, awak kena ambil kira juga tekanan atmosfera. Dan dalam periksa kebanyakan dia calon dia tak faham. Bukan tak faham, maksudnya dia tersalah dengan dia kira P sama dengan H rho G sahaja. Dia tak tambah dengan ATM. Okey? Jadi H 15.2 darab dengan rho 1000, G 9.81. Okey, kira dengan tu. Lepas tu tambah pula dengan 1.02 darab 10 kuasa 5. So kira-kira berapa jawapan dia? 15.2 darab 1000 darab 9.81. Okey, 149,112 campur dengan 1.02 kuasa 5. So awak akan dapat nilai dia 251,112 Pascal. So 251,112 Pascal. Okey. Ni adalah jumlah dia. Lepas tu dia tanya daya. Okey. Daya pula, rumus bagi tekanan P sama dengan F per
A. Okey. Jadi dia nak daya F sama dengan PA. Okey, P kita dah kira 251 112 darab dengan A luas permukaan dia dah beri dalam soalan ni iaitu 4.8 darab 10 kuasa negatif 4. So jawapan yang sepatutnya adalah 4.8 kuasa negatif 4 120.53 Newton. Okey? 120.53 Newton. Boleh? Tu contoh lah, contoh penyelesaian 5 markah ni untuk kertas 2. Okey? Kalau kertas 1 tu lagi banyak lah soalan pengiraan. Okey, next. Sebuah pemancar yang disambung pada bot menghasilkan gelombang ultrasonik. InsyaAllah pukul 10 tepat kita berhenti dah. Okey, sebuah pemancar disambungkan pada bot menghasilkan gelombang ultrasonik pada frekuensi 40 kHz yang merambat dengan laju 1400. Soalan dia hitungkan panjang gelombang. Okey, salah satu okey, kita kena ada rumus bagi gelombang V sama dengan F lambda. Dah. V 1400 dia dah bagi. Lambda kita nak cari, cuma F dia dah beri tapi dia beri tu dalam prefix. Prefix tak? Ataupun dalam simbol 40K. Biasanya ramai pelajar terus dia ambil 40 sahaja. Silap So sebenarnya kita kena letak 40K ataupun 40,000. Selamat lagi tulis siap-siap. 40,000 Hertz darab dengan lambda. Maka lambda sama dengan 1400 bahagi 40,000. Ambil yang ni mau. 1400 bahagi 40,000. Berapa? Bersamaan dengan 0.035. Okey. Ni unit dia adalah meter. Atau kalau nak beri dalam sentimeter, 3.5 sentimeter. 3.5. Boleh? Okey. Yang kedua, denyut ultrasonik dikesan oleh sebuah penerima gelombang yang diletakkan di bawah bot selepas 0.03. Hitungkan kedalaman. Okey, ni rumus yang tak ada dalam senarai rumus. Okey, ni contoh senarai rumus yang bukan contoh benda ni yang akan keluar nanti pada peperiksaan awak nanti ni. Ni. Ada sebanyak 46 benda yang akan keluar. Okey. Tapi untuk lakukan pengiraan soalan tadi, tak ada pun rumus dia. So jadi awak kena ingat kena tulis sendiri rumus tu. Apa rumus dia? V sama dengan 2D bahagi dengan T. Laju sama dengan 2 kali kedalaman. Maksudnya dia pergi dan balik. Tak, gelombang kan kita pancar daripada bot, pancar sampai ke bawah tanah, dia akan berpatah balik. So 2D bahagi dengan T. Maka kita boleh kira D sama dengan VT per dengan 2. Okey, awak tulis rumus ni dah dapat markah yang pertama. Sebab rumus tak ada dalam senarai yang diberi. Bila rumus tu kita kena mengingat, so dia akan beri markah untuk rumus. Okey. Lepas tu penggantian pula. V dia 1400. Darab dengan T adalah 0.03 bahagi 2. So 1400 darab dengan 0.03.
awak akan dapat nilai dia 21 meter. 21 meter. So kedalaman dia adalah pada 21 meter. Boleh? Okey, sikit lagi. Rajah 3 menunjukkan sebuah objek berjisim M berada pada ketinggian H. Okey, satu lagi pengiraan awak ni jangan tulis di tepi ke, di kiri ke, di kanan ke. Sebab jalan kira ni akan ada markah. So tulis nombor siap-siap, katakanlah 2 A1. Awak pun kira ni jawapan dia. 2 kira ni jawapan dia. Kena buat gitu. Nah, pengiraan tu biarlah jelas. Okay, next adalah untuk bab kegravitian. Okay, rajah 3 menunjukkan sebuah objek berjisim M. Ni M. Pada ketinggian H. H adalah 2 kali R. So sini R. Kalau H ni 2 kali R, R lah. Jumlah dia adalah 3R lah. Jika objek dalam rajah 3 jatuh bebas, berapakah pecutan graviti yang dialami dia? Okey, kalau ikut daya graviti, F sama dengan G besar, M besar, M kecil bahagi dengan R kuasa 2. Ni daya graviti. Daya graviti itu juga sama dengan sama dengan berat. Berat W sama dengan mg. Berat sama dengan mg. So sini kita boleh abaikan W, boleh abaikan F, kita anggap daya graviti ni sama dengan mg. So M dengan M boleh potong. M dengan M boleh potong, M kecil. Tinggallah M besar. M besar tu apa? M besar tu adalah jisim bumi. Okey, maka kita nak cari G kan, dia suruh cari G ni. Terus sini G sama dengan G besar, M besar per dengan R kuasa 2. R tu adalah jarak objek daripada pusat bumi. So kalau kita tengok sini R. Maksudnya 3R di kuasa 2. Gitu. So pengiraan dia sama dengan G dia dah beri dah ni. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Darab dengan M. M dia beri berapa? 5.97 darab 10 kuasa 24 per dengan 3 darab dengan R 640,000. Ya ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni. 6, 4, 0, 0. Ada berapa kosong 1, 2, 3, 4, 5. So, 3, 4, 5. Lepas tu di kuasa 20. Gitu. Barulah dapat jawapan dia sini. So awak kena ingat tu. Ni guna kalkulator je lah. Kalau silap awak guna kalkulator, salah lah jawapan dia. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Boleh. Itu adalah untuk aplikasi kuantitatif. Kuantiti maksudnya ada nombor-nombor melibatkan pengiraan. Dia ada kualitatif. Kualitatif ni macam ni. Dia suruh lengkapkan rajah sinar. Okey. Dia kata apa? Cermin cekung. Okey. Kalau cermin dia adalah pantulan. So markah yang pertama daripada mana? Kita ada satu garis yang selari dengan paksi utama. Satu garis yang selari dengan paksi utama sini. Okey. Garis tu terkena dengan cermin, maka dia akan terpantul. Terpantul melalui garis, melalui titik
F. So garis saja. Garis. Panjang pun tak apa, tak ada masalah. Okey, lepas tu tak ada pula awak tanya. Cikgu garis putus-putus? Tak payah. Garis je, garis penuh. So akan dapat satu markahnya daripada paksi utama dipantulkan ke F. So dapat markah yang pertama. Lepas tu satu lagi markah dekat mana? Dekat melalui C pula. Okey, melalui C. So dia berlaku persilangan di sini. So image yang terhasil di sini. Inilah image dia. Okey, awak akan dapat markah yang kedua dan markah yang ketiga adalah image. Boleh? Gitu. Mudah je. Tak sampai beberapa saat awak dah dapat 3 markah. 3 markah. Untuk lukisan gambar rajah sinar. Okey. Next adalah nyatakan ciri-ciri. Dah nampak dah. Jelas kita nampak sini. Ciri-ciri dia. Yang pertama, dia adalah tegak. Tak? Yang kedua, bila tegak, automatik dia maya. Dan yang ketiga, Besar. ni objek, ni image. Dibesarkan. Dibesarkan. Okey, jelas itu. Dah? Okey, next. Construct yang saya kira terakhir lah untuk malam ni. Okey, yang itu iaitu menganalisis. Menganalisis ni kita buat perbandingan dan akhir sekali kita buat hubungan. Okey, tengok contoh yang pertama dia beri 2 pita detik yang berlainan panjang dihasilkan oleh 2 gerakan troli. Troli tu mula-mula pendek-pendek, lepas tu yang kedua panjang. Ni 1.2 dengan 1.1 tu berbeza dah. Soalan yang pertama, bandingkan bilangan detik. Kita kira bilangan detik. Bilangan detik itu adalah bilangan titik tolak 1. Okey, titik ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tolak 1 dia jadi 5. Maksudnya sini 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. 1.2 pun sama, 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. So bilangan detik di sini adalah sama. Macam mana nak jawab? Kita tulis bilangan detik, rajah 1.1 sama dengan rajah 1.2. Tulis gitu je. Jangan pula awak kira bilangan detik rajah 1.1 5, bilangan detik rajah 1.2 5 juga. Tak perlu kita kira. Kita kena sebut dia sama atau lebih besar atau lebih kecil. Itu sahaja. Panjang pita detik jelas kita tengok. Situ dah 1.2 lebih daripada 1.1. So jawab macam ni saja. Panjang pita detik rajah 1.2 lebih daripada rajah 1.1. Simple. Lepas tu laju. Mestilah hok pergi jauh lebih laju daripada hok pergi dekat. Rajah 1.1 ni kan dia pergi dekat. Ni lagi jauh. Okey. Jadi laju dia mestilah laju purata 1.2 lebih daripada 1.1. Ya. Ya. Kejap lagi nak sudah lah. Okey, maka soalan ginilah yang akan membantu awak untuk lulus. So jangan kita terlalu memandang remeh lah. Ya. Laju purata ni tengokkan dah. Laju purata ni, maksudnya purata dia mana lebih laju? Kan laju V sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, bilangan detik ni adalah masa. Masa tetap, dia sama tak? Jadi jarak ni yang mempengaruhi laju. Bila jarak ni jauh, ni panjang, ni pula pendek, maksudnya laju 1.2 lah lebih tinggi daripada 1.1.
Nak kira laju kena ukur jarak troli tu pergi. So nyatakan hubungan antara panjang pita detik dengan laju. Panjang pita detik dengan laju. Apa hubungan dia? Saya suka lagi awak jawab gini. Panjang pita detik bertambah, laju purata bertambah. Okey? Laju pita detik bertambah, panjang pita detik juga bertambah. Ataupun awak boleh jawab je, panjang pita detik berkadar langsung dengan laju purata. Boleh juga. Tapi saya suka kalau awak ada perkataan bertambah ataupun kalau berkadar songsang bertambah berkurang. Lagi molek lah, lagi prefer, lagi mudah saya nak menanda. Cikgu. Ya. Soalan yang A tadi tu, kalau kita jawab letak simbol aja pun boleh tak? Tak, simbol macam mana? Maksudnya? Simbol macam cikgu buat lah, yang sama dengan lebih besar. Boleh. Boleh? Okay. Boleh. Tapi maksudnya awak nak buat macam ni. Saya padam dulu Saya padam dulu. Ya. Saya padam sini. Katakanlah awak nak buat tu jawapan dia macam ni saja. Sama dengan gitu Gitu je maksud awak? Lebih kurang lah itu. Awak jawab tu maksudnya awak ni seorang yang malas nak nulis. Nulis sama dengan je, boleh tak? Agak-agak awak boleh tak? Boleh cikgu. Tak boleh. Okay. Tak ada subjektif. Ya. Malah ya. Tak ada parameter dia panggil. Tak ada parameter. So pukul mana pun tulis lah. Tulis. Bukannya banyak pun. Tulis bilangan detik 1.1 sama dengan 1.2. Okey dah. Okey, hak ni bahagian B pula, soalan esei. Walaupun nama dia soalan esei, tapi kita jawab dalam poin juga. Okey, soalan ni dia tanya yang pertama budak lelaki. Budak lelaki dengan macam soalan ni pernah jumpa dah. Okey, dengan bapa dia. Budak lelaki tu duduk atas bola, tenggelam sikit je. Okey, kalau bapa dia tenggelam banyak. Soalan yang pertama, apakah maksud berat? Okey, soalan ni awak kena tulis pada kertas kajang tak? Bila nak tulis pada kertas kajang, kertas tu kan kosong. Yang pertama, awak tulis dulu nombor soalan gini. Soalan 2 tulis. Soalan 2, lepas tu tulis A. Okey, apakah maksud berat? Baru kita tulis jawapan. Berat ialah daya graviti. Ataupun jisim darat pecutan graviti. Gitu. Tulis. Lepas tu soalan B pula. B tu ada B1. Okey, B1 tu menggunakan rajah 2.1 bandingkan berat budak lelaki itu. Mesti kalau berat mestilah ayah dia lebih tau. So jawapan awak sekarang ni berat, budak lelaki kurang daripada bapanya. Begini. Budak lelaki kurang daripada bapa dia. Okey, boleh? Simple je. Yang seterusnya, isi padu air yang disesarkan. Isi padu air yang disesarkan. Kita tengok ni, bapa dia lebih tenggelam. Mestilah bapa dia menghasilkan air yang tersesar lebih banyak dah. So, jawab. Isi padu air yang disesarkan, budak lelaki tu kurang daripada bapa dia. Okey, markah yang kedua. Markah yang ketiga, daya apung yang bertindak ke atas kedua-dua mereka. So daya apungan ni bergantung kepada berat air tersesar. Jadi berat air tersesarnya adalah bapa lebih, maksudnya daya apungan yang dihasilkan oleh bapa dia lebih besar daripada budak lelaki itu. Okey. So dapat markah yang ketiga. Dan soalan 2, nyatakan hubungan antara daya apung dengan isi padu. So, daya apungan bertambah, isi padu air bertambah. Air tersesar juga bertambah. Dan yang kedua,
daya apung dengan berat air yang disesarkan. Daya apung dengan berat air yang disesarkan. Daya apungan bertambah, berat air tersesar juga bertambah. Namakan prinsip fizik yang terlibat. Prinsip Archimedes untuk daya apungan. Okey, boleh? Okey, jadi di soalan pada kertas kajang tu saya nak awak tulis gini lah, nombor-nombor yang comel-comel sikit ni. Gini. Nombor soalan, jawapan. Nombor soalan, jawapan. Nombor soalan, jawapan. Janganlah awak tulis soalan 2 lepas tu tak tulis dah A ke B ke C, pakai main tulis jawapan saja. Maksudnya kita tidak kodekan dia. Salah lah sepatutnya. Nah. So saya rasa pada malam ni sampai sini dulu. Minggu depan kita akan sambung lagi. Boleh? Boleh tak? Boleh pada hari yang sama. Boleh? Boleh? Boleh. So kehadiran penuh. So tak payah tulis nama lah. Maksudnya semua dah hadir. Okey, jadi jap. Kelas malam setiap malam Sabtu tu. Ya, setiap malam Sabtu. Boleh Jadi tu hari yang Khamis lah, tak ada lah. Hari Khamis tu sebab ada majlis, kita tak ada lah. Ya. Okey, tak ada. Okey. Setakat itu saja untuk malam ni. So kita dah cover untuk konsep mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Nah, minggu depan kita sambung lagi menilai dengan mencipta. Kita tengok soalan-soalan menilai dan mencipta. Lepas tu awak dah boleh jawab ni ya. Dah boleh jawab apa? Soalan SPM sebenar. Ada. Boleh? Mesti boleh ha. Boleh. InsyaAllah. Allah, okey. InsyaAllah bagus. Ni yang kita nak dengar ni. Okey. Jadi malam ni sampai sini saja. Terima kasih kerana join kelas. Okey. Semoga perjumpaan kita ni dirahmati Allah, diberkati, dipermudahkan segala urusan. Okey. So saya stop sini dulu, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi ladzina amanu wa amilus solihati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Cikgu. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sama-sama.